السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على الله توكلنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan limpah kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama-sama pada malam ini bagi menyambung lagi kitab Fiqhus Sirah karangan Asy-Syahid Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti. Kita telah bincang berkenaan dengan peranan perlunya riwayat dalam hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya telah sebut macam mana sumber-sumber sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita belum huraikan lagi. Hari ini kita masuk pada muka surat yang ke-21 berkenaan dengan sumber-sumber sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca perkara-perkara penting dalam ni. Yang tak penting tu kita tinggalkan, yang tuan-tuan boleh baca sendiri. Sumber-sumber sejarah, setiap suatu perkara ni dia ada sumber dia, mesti ada asas dia. Terutama lagi apabila kita nak bercakap berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lagilah perlu kepada sumber yang betul dan dalil yang betul. Kalau tidak ada sumber yang betul, bermakna apa yang kita bercakap itu adalah satu percakapan yang sia-sia, yang tidak dinilai, sebab sumbernya tidak betul. Orang yang mengambil sumber yang tidak betul berkenaan dengan Nabi, disandarkan kepada Nabi, dosanya amat besar. Sebagaimana yang telah kita sebut, man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu finnar. Man kadhiba alayya, siapa yang mendustai aku, Nabi kata, maka apa balasan dia? Dia telah menempah kerusi dalam neraka untuk dia. Mana seat dalam neraka tu sudah ada, tunggu hari kiamat aja untuk dia masuk neraka. Maka benda tu benda yang besar, bukan benda main-main. Kita nak kait Nabi dengan apa pun mesti ada sumber. Mesti ada sumber. Hatta kita nak kait Nabi dengan perubatan-perubatan yang orang sebut perubatan Islam zaman lalu ni, perubatan Islam pun kena ada sumber. Dan kita nak kaitkan ubat-ubat dengan Nabi SAW pun kena ada sumber. Kena ada sumber yang tepat. Berkaitan dengan habbatus sauda ke apa ke, semua kena ada sumber. Kita tak boleh hentam faham secara literal ataupun mentakwil terlalu banyak sehingga hilang kefahaman sahabat berkenaan dengan apa yang disebut oleh Nabi. Sampai kadang-kadang tu mulut kita ni telajak. Kita kata mungkin sahabat tak faham masa tu perkara ni. Nampak. Dia ingat sahabat tu bodoh macam dia.
Dia kata mungkin sahabat tak faham. Kita kena ingat, sahabat tidak faham, sahabat tidak membiarkan dia hidup dalam keadaan tidak faham, kecuali dia bertanya. Sahabat teramat faham. Dia boleh kata mungkin sahabat tak faham ni, hadis-hadis Dajjal ni sahabat tak faham, dia kata sebab tak sahabat tak hadapi situasi begini. Jadi dia seorang je faham hadis Dajjal, padahal hadis hak Dajjal paling besar. Baik, berhubung dengan sumber-sumber sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh, boleh kita bahagikan kepada seperti berikut. Yang pertama, kitabullah, itu Al-Quran. Ianya merupakan sumber utama untuk memahami garis kasar penghidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendedahan sejarah hidup Rasulullah dalam Al-Quran melalui salah satu aliran berikut. Memaparkan beberapa bahagian daripada penghidupan baginda, seperti ayat-ayat yang diturunkan mengenai peperangan Badar, Uhud, Khandaq atau Al-Ahzab ataupun Ahzab. Juga seperti kisah perkahwinannya dengan Zainab binti Jahsh. Mengulas pertempuran-pertempuran dan kejadian-kejadian ini adalah memberi penjelasan selanjutnya kepada apa yang dimuskilkan atau untuk menerangkan beberapa kesamaran tentang pertempuran dan peristiwa-peristiwa, atau untuk menarik perhatian umat Islam terhadap suatu ikhtibar. Sebenarnya segala-galanya ini mempunyai makna dan hubung kait yang amat rapat dan mesra dengan sejarah dan riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesemuanya ini menampakkan kepada kita sebahagian besar dari aspek-aspek penghidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hal ehwal yang bersangkutan dengan baginda. Sebenarnya pendedahan Al-Quranul Karim tentang segala-galanya adalah terlalu ringkas dan padat. Meskipun cara dan aliran pendedahan tadi kadang-kalanya berlainan di antara satu sama lain, namun begitu kesemuanya ini tetap memaparkan cebisan-cebisan penerangan secara ringkas terhadap pertempuran dan kejadian yang bersejarah. Memang ini adalah jalan dan aliran Al-Quranul Karim dalam menceritakan perihal-perihal para anbiya yang terdahulu dan umat manusia di zaman silam. Baik, yang pertama kata Dr. Al-Buti dalam kitab dia ini, kitabullah sebagai sumber rujukan yang pertama dalam masalah sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk memahami kitabullah ni, ada ayat-ayat Quran yang mana menceritakan beberapa kisah yang berlaku secara ringkas dan padat. Nak memerlukan kisah yang panjang lagi, dia kena rujuk riwayat-riwayat sahabat, macam mana kejadian itu berlaku dan macam mana ayat itu boleh menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku. Dia begini, dalam ilmu usul tafsir, dia kena kait sikit supaya faham. Mana-mana orang yang mengaji bidang tafsir, kitab usul tafsir yang paling mudah difahami untuk orang awam iaitu kitab usul tafsir Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Orang mengaji universiti mesti tahu kalau mengaji bahagian tafsir. Kalau nak kitab yang betul-betul nak mengaji lagi, dia panggil Al-Fawzul Kabir min Usul Tafsir karangan Syekh Waliullah Ad-Dahlawi. Itu lagi sedap baca, sebab dia ringkas dan dia tidak ada istilah-istilah yang susah untuk memahami ilmu tafsir. Yang saya nak sebutnya, di dalam nuzulul Quran, penurunan Al-Quran ini, dia terbahagi kepada beberapa bahagian.
Yang pertama, ayat Quran yang memang Allah Ta'ala nak turunkan pada Nabi dengan tidak ada sebab dan masalah. Memang Allah Ta'ala nak bagi kepada Nabi, suruh baca depan para sahabat. Banyak juga ayat Quran jenis begitu. Saja Tuhan nak turun, nak beritahu pada Nabi dia bahawa ni kitab Allah begini, ayat Quran begini, nak suruh Nabi cerita pada musyrikin tanpa cerita dan sebab. Bighairi sabab dia panggil. Yang pertama. Yang kedua, dengan sebab. Turunnya ayat Quran bersebab. Turunnya ayat Quran bersebab ini dia terbahagi pula kepada beberapa bahagian. Ni kalau ada tuan-tuan boleh nampak saya tak pandai nak buat skrin ni. Nah, kalau saya pandai tu saya buat dah peta minda pecahan. Bukan tak pandai, tak ada masa. Nak buat ni tak ada masa. Saya nak mari mengajar tuan-tuan ni bukan buka kitab ni saja, kena banyak lagi kitab lain nak buka, nak mempunyai kaitan dengan apa yang kita mengaji. Baik. Di dalam bersebab, sebab apa ayat Al-Quran turun ni? Sebab ada cerita. Dalam cerita tu sendiri dia ada yang pertama kerana pertanyaan para sahabat. Kerana pertanyaan. Ada sahabat yang bertanya, ayat Quran diturunkan untuk menyelesaikan masalah pertanyaan tadi. Banyak ayat Quran. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka tanya kepadamu wahai Muhammad berkenaan dengan anak bulan. Qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Itu anak bulan ni, bulan-bulan ni adalah menentukan bila waktunya musim waktu haji. Yas'alunaka 'al khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang arak dan judi. Qul fihi ma ithmun kabir wa manafi'u lin-nas. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya berkenaan dengan haid. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka tanya perang. Yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya berkenaan dengan ruh. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya tentang kiamat. Jadi ayat itu turun kerana untuk menjawab pertanyaan. Yang jelasnya Suratul Kahfi. Pertanyaan jadi ajukan oleh musyrikin Mekah selepas daripada mereka berjumpa dengan Nabi SAW. Itu ceritalah tu. Tu sejarah lah tu kita panggil tu. Tu sirah lah tu. Boleh nampak ni? Sebab tu sirah dengan Al-Quran ni ada kaitan. Mereka tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, wahai Muhammad, aku nak tanya kamu. Soalan ni dia tanya Yahudi dulu. Musyrikin Mekah, dia kata macam mana? Cuba bagi tahu pada aku. Nak tahu Muhammad ni betul-betul Nabi ke tak? Dia duk kata dia Nabi-Nabi. Yahudi kata mau tanya dia beberapa soalan. Yang pertama mau tanya dia berkenaan dengan Zulkarnain. Yang mengembara timur barat mau tanya dia. Yang kedua mau tanya dia pasal Ashabul Kahfi, orang dalam gua tu macam mana. Yang ketiga mau tanya pasal roh. Kalau dia boleh jawab tiga-tiga ni, dia Nabi. Dia pun balik Mekah tanya Nabi. Tiga-tiga soalan ni. Nabi kata mari esok aku jawab. Lupa nak kata insya-Allah. Menyebabkan wahyu terputus 15 hari lebih. Allah Ta'ala tegur Nabi, wala takunu li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan kamu katakan satu perkara bahawa kamu nak buat pada esok hari kecuali insya-Allah, dengan perkataan dengan izin Allah Ta'ala. Barulah Allah Ta'ala cerita Ashabul Kahfi, Allah Ta'ala cerita Zulkarnain. Tetapi bab roh tu Allah Ta'ala tidak ceritalah Suratul Kahfi, tapi dia ceritalah Suratul Isra. Ini cerita. Jadi sebab turun dengan sebab pertanyaan. Ada ayat yang turun dengan sebab nak menyelesaikan masalah. Contohnya Suratul Mujadilah ataupun Mujadalah. Qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Telah datang seorang perempuan jumpa dengan Nabi. Qad sami'a Allah Ta'ala dengar apa yang diadukan oleh perempuan tadi.
Ceritanya ada cerita dia. Cerita itulah sirah. Cerita dia perempuan ni muda, kahwin dengan orang tua. Tok laki pula malah kerja. Bini umur 30 lebih. Suami umur dekat dengan 70. Malah ada kata tua lagi. Nikah dua tu. Orang muda menikah orang tua, orang maklum lah. Body baru, enjin tak baru. Dia tak boleh heret juga, lama-lama berasak makan selender lah tak. Tu makna dia lah. Suami pula malah. Duk kedai kopi je kerja, duk sembang je kerja, malah kerja. Suami ni. Berah di rumah pun tak ada, gandum pun tak ada, apa pun nak makan pun tak ada. Isteri baik. Balik-balik tanya isteri tak masak ke? Ada apa nak masak apa pun tak ada. Berah abang malah kerja. Abang malah kerja. Isteri marah lah. Terlampau nak marah sangat pada isteri ni, perangai orang Arab ni dia zihar. Zihar maknanya apa? Sebagaimana aku tak boleh tidur dengan mak aku, begitulah aku tak boleh tidur dengan kamu. Dia panggil gantung tak tali. Tu perangai Arab. Melayu tak ada perangai gitu. Melayu ada juga perangai menikah saja cara ke bini tak. Tu perangai Melayu. Nah, perangai Arab dia tak mau bagi nak cerai bini tu, sayang lagi. Dia gantung tak tali dia panggil. Tu perangai. Dia bergaduh apa? Pergi kedai kopi balik, sembang kawan dia. Balik tu dia rasa syok macam mana tak tahulah. Dia rasa nak setubuh dengan bini dia. Dengar bersetubuh cerah mata. Tadi nak buat macam nak lena dah. Dah. Dia balik-balik nak setubuh dengan bini dia. Bini dia kata setubuh, dia rajin kerja malah bergaduh dalam tekak dah dua tu. Bini ni muda, tok laki tu tua. Dia cerita ke Nabi ni. Dia kata aku ambil suami aku ni, aku lempar ke dinding. Wrestling sungguh dia. Lepas tu menyesal lah dia. Menyesal lah tak patut nak buat suami. Dia sakit hati sangat ni. Dia boleh tengok riwayat cerita ni. Dia pergi jumpa ke Nabi. Dia cerita ke Nabi macam saya cerita tadi. Dia cerita ke Nabi tu macam mana nak selesai masalah. Nabi boleh selesai ke tak? Nabi tak selesai sebab wahyu tak turun. Barulah Allah Ta'ala pun turunkan wahyu. Kamu kena buat macam mana selesai masalah ni? Beritahu dia Muhammad. Dia kena syahraini mutatabi'ain. Dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Min qabli an yatamassa. Syahraini mutatabi'aini, kena puasa 2 bulan. Dia pun duk termenung. Dia kata nak puasa lagu mana Rasulullah? Dia pun tak larat. Dia tak larat suami saya, dia tak boleh puasa dia tu, tak larat. Lepas tu nak buat macam mana? Waman lam yastati' fa it'amu 60 miskina. Kalau kamu tidak mampu, beri makan 60 orang miskin. Dia kata nak beri makan ke orang kita pun tak cukup makan, dia kata. Pula masalah lagi. Sehingga Rasulullah kata kamu pergi rumah sahabat ni, pergi rumah Bakar, pergi rumah Umar, kamu minta dengan dia, kamu ambil apa yang diberi itu, kamu sedekah pada orang untuk menyelesaikan masalah. Bini ni, isteri ni baik. Dia pun pergilah apa yang dia arah oleh Nabi. Nabi suruh mari begini-begini, Abu Bakar berbui, Umar bagi, selesai masalah dia. Tu sirah yang berlaku, ayat Quran yang turun untuk menyelesaikan masalah itu. Boleh faham ya? Jadi yang disebut sebagai asbabun nuzul. Bukan semua ayat ni ada asbabun nuzul. Ada ayat yang tidak ada asbabun nuzul. Dalam bab ini disebut berkenaan dengan peperangan. Allah Ta'ala menceritakan keadaan perang kepada kita semua, sama ada peperangan Badar yang disebut oleh Allah, laqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adillah. Pada peperangan Badar, kami yang menolong kamu, kata Allah, ketika itu kamu golongan yang sedikit, kamu golongan yang rendah, kamu golongan yang tidak ada apa. Adillah mana sikit sangat. Kalau qalil tu sikit dah, adillah sikit, lemah maknanya. Senjata tidak ada, pedang tidak ada, yang ada pelepah tamar, perisai pun tidak ada, lebihnya guna lengan saja. Tapi laqad nasarakumullah, kami yang menolong kamu pada ketika itu. Ayat ni
ditafsir oleh orientalis yang kita sebut dulu. Orientalis kata tak ni, bukan Tuhan tolong ni, Allah Ta'ala saja nak beritahu gitu supaya dari sudut psikologinya semangat nak tentera ni lebih. Tu. Dia menolak pertolongan Allah, bermakna dia telah menolak salah satu daripada perkara al-ghaibiyat yang tidak nampak depan mata, tapi Tuhan tolong. Dengan cara macam mana? Allah Ta'ala sebut bahawa Allah Ta'ala turunkan malaikat. Turunkan malaikat. Turun malaikat ni dia tolak. Mana ada malaikat nak berperang? Tak ada. Orientalis dia tak pakai benda tu. Dia kata ayat ni adalah ayat rangsangan psikologi kepada Nabi. Malaikat tak turun pun, apa pun tak berlaku, hanya Allah Ta'ala sebut gitu je, seolah-olah macam Allah Ta'ala tipu Nabi dia. Tipu Nabi dia. Allahu Akbar. Tu teruk. Saya bidang tafsir ni, bismillah, kadang-kadang kita dengar ustaz-ustaz dalam TV cakap, kita tak dengar dia tafsir Quran, kita dengar. Memang ada di antara dia ni ambil daripada tafsir orientalis tanpa sedar. Apa dia sedar? Sebab itu nak tengok buku yang kita baca ni, kita kena tengok siapa, mari sumber daripada mana dia ambil. Minta maaf saya sebut, pendakwah yang hebat juga Malaysia. Hak dia bagi bantuan sana, bantuan situ tu, dia punya masalah. Dia ada duit ke, dia ada persatuan, dia bagilah bantuan. Tapi cara dia sebut, contoh dia kata, Allah Ta'ala sayang kita semua, Allah Ta'ala sayang kita. Baguslah sebut gitu, Allah Ta'ala sayang kita semua begitu. Tapi yang tak bagusnya, agama lain masing-masing boleh berdoa. Kita semua berdoa kepada Tuhan yang satu. Hindu berdoa dengan cara dia, Kristian berdoa dengan cara dia, Islam semayang dengan cara dia. Mana boleh cakap gitu? Bila dia bercakap gini, baru terzahir, rupanya dia tak faham masalah akidah. Dia tak faham. Tuan-tuan, musyrikin Mekah tu pernah tawar kepada Nabi supaya kita gilirkan Masjidil Haram ini. Hari ini kita ikut kamu wahai Muhammad, sembahyang di belakang kamu. Esok kamu kena ikut aku sembah berhala. Kalau kita fikir untuk mengharmonikan masyarakat, kalau ni orang sebut harmoni kan, untuk menjadi umat masyarakat yang bersatu padu, masyarakat yang berbilang kaum Malaysia ni, kita kena mengharmonikan. Kalau hari raya semua kita kena sambut, kan ada menteri-menteri cakap gitu kan, menteri ada masalah akidah dia cakap gitu. Tak maaf lah, tu orang tak suka saya mengajar tu, kata korang, dia kata nak kata kambing. Menteri kita tu orang bukan lembu. Mana boleh cakap gitu? Tak boleh. Islam ada prinsip dan dasar kita. Nabi terima tak? Ada, Nabi tak terima. Turun ayat, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Kata putus dari Allah, lakum dinukum waliyadin, kami agama kami, kamu agama kamu. Tak sama sekali, tak nak sama, tak boleh. Ini boleh kita baik, kita semua orang baik, kita semua sayang, kita Allah Ta'ala sayang kita. Kamu Hindu, kamu boleh berdoa cara kamu, Kristian boleh berdoa cara dia. Cakap apa gitu? Tak payahlah. Kalau betul-betul nak dakwah bagi tahu dia, kalau kamu jadi Islam lebih baik lagi, kamu akan jadi orang yang baik lagi. Khairukum min jahiliyah, kamu ni jadi orang baik masa jahiliyah kamu, wa khairukum bil Islam, kamu jadi orang baik juga masa Islam. Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib, pak saudara Nabi, masuk Islam lewat sikit, tapi dia orang baik. Al-Abbas ni dia orang baik, dia masuk Islam agak lewat daripada orang lain, tapi dia boleh jadi orang baik.
Dia ni jaga masjid. Dia ni adalah pengurusi Masjidil Haram. Jangan main-main. Dah, tapi dia masuk Islam, dia jadi orang baik. Dia jadi orang baik. Siapa adalah munafik tu kata macam mana tak tahulah. Seolah-olah macam dia ni masuk Islam lambat begitu begini. Adalah mulut orang masa tu. Sahabat-sahabat yang beriman dia tak kata apa. Terima je siapa-siapa pun masuk Islam lagi baik. Malahan Nabi marah sahabat mencerca di antara sesama lain dengan panggilan-panggilan ataupun gelaran-gelaran pun jaga hati orang. Jadi semua tu kalau kita ambil daripada sumber yang tidak betul, sebab tu kita bincang sumber malam ni. Sumber yang tidak betul akan menjahanamkan, yang pertama, batang tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang paling teruk lagi, menjahanamkan akidah kita itu sendiri. Saya rasa dalam bahasa Inggeris ada kitab tafsir orientalis ni, kalau tuan-tuan baca. Saya tengok, nanti saya bagi tahu balik apa nama kitab supaya kita tahu. Sebab tulisan orientalis ni dia banyak tulis dalam bahasa Inggeris. Dia takut apabila negara Eropah orang makin berkenan dengan Islam, lepas daripada presiden Amerika ada nama apa? Setan tu seko tu nama apa tu? Kita sebut setan lah, jahat. George W. Bush. Dia buat serangan kepada Islam tu begitu hebat. Dia kata Islam ni pengganas, dia kata Islam teroris, macam-macam. Yang menyebabkan orang bukan Islam nak kaji betul ke Islam ni teroris. Mereka pergi ke masjid, ada yang menyamar jadi Islam, tak Islam lagi, masuk dalam kumpulan Islam. Lah sekali mereka masuk agama Islam. Kemarahan orang menerima Islam ni, Eropah tak boleh buat apa. Sehingga di UK ada pusat Islam, di London ada pusat Islam. Walaupun dia kata Islam ni teroris, tapi orang nak tengok sumber Islam di mana. Mesti ganas-ganas tu dia datang daripada ideologi. Dia mesti ada ideologi dia. Fahaman yang dia pakai, fahaman apa yang umat Islam guna sampai jadi ganas tu. Rupanya Islam ni agama yang elok. Lalu puak-puak ni dia tulis. Dulu pun dah ada dah tulisan, tapi taklah masyhur sangat. Dia tulis buku. Dia adun ayat tu, kalau kita tengok macam dia ni seolah-olah ulama hebat dalam Islam. Dia adun, dia lambung, dia pijak sampai rapat ke bumi. Dia angkat dia pijak tu, cara orientalis tulis. Sangat jahat. Baik. Dan bila berlaku peperangan, Quran cerita secara ringkas. Nak tengok apa yang ada dalam cerita tersebut, kita tengok macam mana sahabat ulah cerita itu. Itu adalah riwayat-riwayat para sahabat. Baik, sumber yang kedua, As-Sunnah An-Nabawiyah, itu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Nabi yang sahih. Hadis yang dimaksudkan di sini kandungan kitab-kitab hadis yang terkenal dengan kebenaran dan amanahnya, seperti Al-Muwatta Imam Malik, Al-Musnad Imam Ahmad dan lain-lainnya, Bukhari, Muslim, semualah termasuklah tu. Sumber yang kedua lebih luas dan terperinci dari yang pertama. Sungguh pun begitu, mungkin kita tidak dapat memberikan satu gambaran yang lengkap tentang kehidupan Nabi SAW sejak dilahirkan hingga wafat kerana beberapa sebab yang tersebut. Walaupun sumber hadis ni banyak dia kata, tapi kita nak melengkapkan kehidupan Nabi daripada awal sampai ke akhir itu mungkin kita tak lengkap lagi. Sebab apa dia kata? Dengan beberapa sebab. Yang pertama, kerana kitab-kitab hadis disusun mengikut maudhu' ataupun tajuk fiqh, ataupun mengikut unit-unit kajian yang bersangkutan dengan syariat Islam, maka hadis-hadis yang menceritakan tentang kehidupan Nabi SAW berselerak, berkecamuk dalam maudhu' tajuk-tajuk fiqh. Ya. Kebanyakan orang susun hadis Nabi SAW berdasar kepada bab ilmu fiqh. Al-Imam Bukhari contoh tak? Anak murid pada Al-Imam Bukhari, dia ambil karangan tok guru dia ni, dia tulis, letak pada satu bab. Imam Bukhari sendiri pun letak bab. Imam Ahmad sendiri letak bab. Al-Muwatta Imam Malik, semua hadis-hadis tu membincangkan masalah fiqh. Jadi dalam itu ada sirah.
ada sejarah. Jadi bercampur dalam tajuk tu, dalam tu banyak yang nak susun balik mengikut hadis berdasar pada sirah ni, tak ada ulama lagi buat. Tidak ada ulama lagi buat pada ketika itu. Kemudian ni adalah baik. Kemudian oleh kerana para ahli hadis terutama penyusun kitab yang 6 tidak memerhatikan soal ini ketika mengumpulkannya untuk disusun mengikut sejarah hidup Rasulullah SAW, apa yang mereka titik beratkan ialah penyusunan mengikut maudhu' ataupun tajuk-tajuk fiqh seperti yang disebutkan tadi. Baik, kitab sumber hadis kita ni dia panggil Sunan Sittah, ada 6: Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abi Daud, Nasa'i, Tirmizi. 6: Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i. 6. Ke-6 ini, kalau orang belajar sistem Deobandi Pakistan ataupun India, dia akan mengaji ke-6 ini. Dia akan mengaji dalam tempoh 6 tahun ataupun 8 tahun. Kalau nak aliran khusus lagi, aliran hadis khusus lagi, dia kena sambung sampai 10 tahun baru lengkap ilmu hadis itu. Dia tahu boleh beza hadis ni begini, macam mana cara Bukhari menulis, macam mana Ibnu Majah menulis. Masing-masing cara berbeza. Itu saya sebut sebitas lalu supaya tuan-tuan faham. Jadi dalam ke-6 buah kitab hadis ini, dia bercampur dalam tu banyak. Kerana kata dia, orang yang menulis hadis pada ketika itu mungkin dia tidak perhati macam mana nak tulis sirah, sebab dia fokus kepada syariat keseluruhannya. Oleh kerana tu dia tulis dalam tajuk-tajuk dia. Jadi ulama yang menulis sirah pada hari ini, dia kena ambil benda tu, dia kena saring balik, dia kena susun balik macam mana nak dapatkan satu lengkap berkenaan dengan Nabi SAW, sejarah Nabi SAW yang kita panggil sirah, daripada awal Nabi belum jadi Nabi lagi sehinggalah Nabi SAW wafat. Kalau kita bercakap mudah-mudah kita lah, banyak kerja ulama, banyak kerja ulama ni. Bukan setakat tolong baca doa orang je, tolong jadi imam je, tidak. Banyak kerja dia rupanya. Macam mana dia boleh fikir untuk kita akan datang. Kita hari ni jadi tak payah susah nak cari. Sebab apa? Sebab kitab sirah ni depan mata kita, ya ulama dah buat. Jasa tu banyak, jasa ulama tu banyak tu. Lagi mana kita duk mengaji kitab dia, kita duk ambil macam Dr. Buti, dia tulis satu kefahaman berkenaan dengan sirah ini. Bukan senang kajian dia ni. Dia ambil satu peristiwa, dia sebut secara ringkas, dia hurai apakah fiqh, kefahaman yang ada pada peristiwa tersebut. Itu yang kita nak. Kita duk baca sejarah Nabi daripada awal ke akhir tapi tak faham-faham. Buat apa? Macam awal zaman lah, duk baca sejarah Nabi, duk baca Syama'il Muhammadiyah begitu, Nabi ni rambut begini, gigi begini, begitu beginilah. Sekali buat benda bid'ah tak ikut Nabi. Baik tak payah baca. Sebab benda bid'ah tu benda yang mungkar, benda yang Nabi marah. Kalau awak betul-betul sayang ke Nabi, awak kena ikut sunnah. Bukan baca rambut Nabi saja, bukan baca telinga Nabi macam mana, tinggi rendah Nabi. Nabi tak suruh pergi puja pedang dia, Nabi tak suruh pergi puja capal dia, Nabi tak suruh pergi puja benda-benda yang Nabi tinggalkan. Nabi suruh ngaji hadis tu. Itu pusaka paling besar. Oleh kerana tak reti, tak faham, ditipu oleh syaitan, hanyut dengan begitu je. Hanyut dengan puja selipar Nabi, hanyut dengan cium tongkat Nabi, hanyut dengan ambil rambut Nabi, entah rambut mari di mana budak tahu, hanyut dengan peluh Nabi, hanyut dengan darah Nabi. Ini semua dajjal-dajjal yang keluar sebelum mari dajjal yang besar. Saya ulang sekali lagi, ini dajjal-dajjal yang kecil sebelum marinya dajjal yang besar. Jangan terlibat dengan benda begini. Kita mengaji sirah,
sayang ke Nabi, alhamdulillah. Yang ketiga, isyak dah. Saya lebih sikit lah. Saya berhenti tu kira azan lah kalau baik, mengajar sebulan sekali, dia bagi masa maghrib sampai ke isyak. Bila nak habis tak tahu. Agak-agak jangan mati lagi lah, biar habis kitab ni dulu. Doa lah pada Allah, ya Allah jangan mati lagi, ya Allah. Dia tahu sejarah Nabi dulu, berapa tahun pun hidup lah, tak apalah. Kalau nak mengaji sudah, hidup minta panjang umur, murah rezeki. Papa Cina apa lagi? Nak kahwin lagi, dia kata. Tak ada kerja semua. Keciman ni ada keinginan juga nak kahwin lagi. Baik, yang ketiga, sumber dia kitab-kitab sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perihal riwayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman silam adalah melalui daripada mulut ke mulut tanpa perhatian untuk dibukukan. Walau terdapat sebilangan kecil yang cuba menitik beratkan perhatiannya terhadap kejadian dan peristiwa sejarahnya itu, setelah beberapa ketika terdapat beberapa orang cuba mencatat hidup riwayat Nabi SAW ala kadar, dia kata, mana catat secara ringkas yang sampai ke pengetahuannya, antaranya seperti Urwah bin Zubair, Aban bin Uthman, Wahb bin Munabbih, Syarhabil bin Sa'ad, Ibn Syaibah Az-Zuhri. Tu di antara orang yang nama-nama ulama yang catat pun taklah banyak. Lepas daripada tu, sayangnya dia kata, tengok perenggan yang 1, 2, 3, muka surat 23 tu, sayangnya apa yang ditulis oleh dia ni hilang. Allah, mungkin sebab peperangan, gimari kitab tu jadi hilang. Setengahnya tersimpan dalam kitab At-Tabari, manakala sebahagian lain tersimpan di Jerman. Sebab apa tak tahu, sebab tu saya kata sebab peperangan. Bahagian yang tersimpan di Jerman adalah tulisan Wahbah bin Manbah, tu tersimpan di Jerman. Kemudian lepas daripada itulah timbulnya satu penyusunan yang terkemuka yang disusun oleh Muhammad bin Ishaq, yang kita sebut sebagai Sirah Ibnu Ishaq, kitab Sirah Ibnu Ishaq. Lepas daripada itulah kemudian lapisan kedua, di antara mereka Al-Waqidi, dan di antara mereka Muhammad bin Sa'ad. Ahli sejarah sebulak suara mengatakan bahawa apa yang ditulis oleh Muhammad bin Ishaq merupakan satu-satunya maklumat dokumen sejarah Nabi SAW yang paling benar yang boleh dipegang. Tetapi malangnya kitab beliau yang berjudul Al-Maghazi was-Siyar, Al-Maghazi was-Siyar telah hilang, dan kehilangannya mengakibatkan hilangnya intisari perpustakaan di zaman itu. Hilang lagi. Mungkin ada musuh yang cuba untuk menyenak masuk dalam perkara ini. Setelah beredar setengah abad lamanya, barulah timbul seorang jagoh, iaitu Abu Muhammad bin Malik yang terkenal dengan nama Ibnu Hisham. Allahu Akbar. Jadi saya tak baca semua ni lah, tuan-tuan balik baca sendiri kesimpulannya. Walaupun percubaan daripada musuh untuk menghilangkan Nabi SAW daripada pandangan, mereka tidak berjaya. Kitab tu hilang, berjaya mereka di situ, tapi nak hilangkan ilmu tu mereka tak berjaya, kerana dua sumber itu masih ada lagi. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi SAW. Dua sumber itu adalah sumber yang penuh dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku, terutamanya hadis. Walaupun bercampur dalam kitab hadis itu, ulama kita saring lagi, sehingga kan ada Ibnu Ishaq, orang yang bernama Ibnu Hisham. Cuma saya tidak berapa setuju dengan pendapat
yang mengatakan Ibnu Ishaq sejarah yang paling benar masa itulah. Tapi ada ulama yang saring riwayat Ibnu Ishaq ini menggunakan kaedah ilmu. Di sana terdapat beberapa perkara yang dimasukkan oleh Syiah dalam unsur-unsur riwayat Ibnu Ishaq. 3 minit masa dah untuk dengar riwayat Syiah. Di antara peristiwa Isra' Mi'raj ni, kita duduk dalam merajak ni. Al-Quran kata Isra' Mi'raj berlaku daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Terang. Tapi dalam buku sejarah peristiwa Isra' ia kata berlaku di rumah sepupu Nabi SAW. Sehingga sepupu Nabi itu perempuan. Bila perempuan sepupu Nabi itu, Nabi bangun nak bagi cerita, Nabi dah balik daripada Isra' Mi'raj tu, Nabi nak bagi cerita, dia tarik jubah Nabi ni sehingga terselok nampak perut Nabi. Kan sepupu-sepupu kan boleh kahwin. Adegan apakah ini yang dicuba diriwayatkan? Ni tuan-tuan boleh tengok kitab-kitab ulama India, Pakistan, dia saring ilmu ni begitu hebat. Dia kata riwayat ni ada masalah. Ada masalah. Sebab hak ni dia kata ada kaitan dengan Sayyidina Ali. Syiah riwayat apa pun dia mesti lebih ke Sayyidina Ali. Itu di antara riwayat dia. Lepas tu riwayat hidup Muawiyah yang dicerca, yang dihina, juga diambil oleh Ibnu Ishaq. Berapa banyak riwayat ditolak oleh ulama, tak boleh terima. Sebab apa? Riwayat itu banyak datangnya daripada Syiah. Kemudian yang paling akhir sekali berkenaan dengan usia perkahwinan Nabi dengan Aisyah, itu juga menjadi pertikaian. Sebab itu saya tidak setuju dengan perkataan yang paling benar itu, kita tak setuju. Bukan bermakna saya tolak Syekh Buti ni, tidak. Tapi biasalah benda tu. Nak supaya tuan-tuan ni mengaji, ada benda yang boleh kita ambil, ada benda yang kita kurang bersetuju, dan kita kemukakan pendapat yang lebih lagi. Usia Nabi berkahwin dengan Khadijah, usia Nabi berkahwin dengan Aisyah, itu semua ada kajian yang terperinci. Nah, kalau kita nak tahu yang tu kita kena buat seminar baru tahu. Kita kena mengaji sehari. Tu pun mengaji sehari tu mengaji basic saja. Supaya tahu. Kerana kita nak jawab musuh sekarang ni. Musuh kata Nabi ni suka pada budak-budak. Ada penyakit seks dalam naluri manusia ni dikaji oleh Barak, suka pada budak-budak, seks dengan budak-budak, termasuk Nabi. Dia kata Muhammad itu sendiri berkahwin dengan Aisyah umur 8 tahun. Kita buat marilah dalil macam mana pun, memang Nabi dia kata kahwin 8 tahun, ni dalil dia, ni riwayat dia, memang ada. Kita terpaksa terima 18 tahun. Sebab ada riwayat juga kata 18 tahun. Berdasar pada perkataan Asma, kata Asma, semasa perkahwinan Rasulullah dengan Aisyah, umur aku 28 tahun, jarak aku dengan Aisyah 10 tahun, bermakna 18 tahun. Kita boleh terima 18 tahun tu, walaupun agak kedudukannya tidak kuat. Tapi bukan kita nak selamatkan perawi hadis tu, kita nak selamatkan Nabi. Itu dibincang secara panjang lebar oleh ulama kita. InsyaAllah kita akan sebut benda-benda tu bila kita mengaji nanti. Dan pada bulan hadapan kita akan masuk rahsia pemilihan Semenanjung Arab sebagai tapak pancaran agama Islam. Kenapa banyak-banyak negara ni dalam dunia ni Tuhan pilih bangsa Arab, Nabi di kalangan bangsa Arab. Kenapa lah tak mari Nabi Muhammad tu di Kuala Perlis ke? Bolehlah kita jadi pokok sahabat apa kita lah. Dia tak mari di Kuala Perlis, dia pilih di Mekah. Apa sebenarnya sebab Arab itu dipilih? Apa keistimewaan dia? Apa sebenarnya Arab tu fikir macam mana sehingga dipilih oleh Allah? Mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita sambung di masa akan datang. Belum tutup ni ada soalan satu. Baik, hukum memakai stokin ketika solat dalam masjid, adakah dianggap najis sehingga membatalkan solat? Mohon pencerahan Ustaz. Saya pakai stokin ni, soalan ni tuju saya ni. Nah, tak ada masalah dan dia tidak menjadi najis. Kita tengok najis ni hak zahir je. Kalau terpijak fiqh dia tak main kalau. Tak ada kalau fiqh ni. Kalau begitu, kalau begini.
Boleh juga nak main kalau ni, kalau benda tu memang berlaku sungguh, nampak zahir, nampak apa ni kena kata najis, bau pula tu, kita kena buang stoking tu. Tapi kita kena ingat, ada hadis Nabi SAW suruh sahabat masuk masjid dengan kasut-kasut, dan Nabi larang sahabat jangan tanggal kasut kamu, masuk kamu sembahyang dengan kasut. Okey lah, masa tu tak ada kapet, tanah. Nabi suruh sahabat tengok tapak kaki je, ada najis tak, kebah begitu, masuk sembahyang dengan kasut-kasut tu. Jangan duk buat sini. Dah buat situ jawabnya, bahan menampak tu lah untuk siok kita lah, sebab kita pakai kapet. Boleh faham ni? Maknanya tidak ada masalah dan tidak membatalkan solat dan tidak menjadi najis, tidak. Sebab tu saya kata tadi, benda yang zahir depan mata kita, kalau kita pergi pijak najis dan terkena stoking tu, kita buang stoking, kita semayang dengan cara kita. Nabi tak bagi buang khuf, walaupun khuf tu tebal lagi daripada stoking tu nipis. Khuf, bila kita musafir, kita pakai stoking, kita pakai kasut, kita dah ambil wuduk dah, diperlih nak pergi musafir ke contohnya ke Selangor, katakan tak, dalam perjalanan tu kita nak ambil wuduk, kita boleh sapu atas kasut kita tu, ataupun atas stoking kita tu, boleh sapu gitu kalau nak ambil wuduk. Terbatal lah tengah jalan tadi dah, sapu kat atas tu, tak payah buang stoking tu. Itu ada riwayat daripada Nabi SAW. Kita kata sepatutnya kena sapu kat bawah lah, bawah tu pijak. Nabi sapu kat atas, kita sapu kat atas. Itu pendapat saya. Hak lebih tu wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi